Selain banyak ramai-ramai artis kan, artis mana yang paling susah sangat nak interview? At one time, I rasa Dato' M. Nasir. At one time. I rasa dia complicated lah. Dato' M. Nasir ni macam tanya 10 kataan, jawab satu. Tapi bila I dah start kenal dia, I start kenal rapat dengan dia masa I pergi buat salam Taj Mahal ke India. Dia syuting, dia berlakon dengan Kuasa Tek dengan Wahida Imran. So from there, kita dah satu rumah. Satu banglo kita sewa. So I dah tengok perangai dia. Oh, M. Nasir ni sebenarnya tak complicated. He is quite a funny person, you know. Bila I sembang dengan dia kelakar. Dia suka gosip. Kan dengar. I tak pernah beritahu, you know, I tak pernah berkesempatan beritahu. Even I jumpa Siput Sarawak pun, dan I jumpa Kak Anita pun, I tak pernah beritahu tentang benda tu. Then I start remember, oh mak, I should have told her, tapi tak teringat nak beritahu. Maybe one day I akan beritahu lah. But I still can remember lah gambar tu, gambar. It's from NST punya clippings. Tapi I buat lah mixed media lah. I rasa macam dua beranak yang hebat. Agaknya lah kata tu kan. One day kalau jumpa Anita Sarawak, you akan beritahu kat dia lah. You tahu ke di mana dia berada? I pun tak tahu kali. You tahu ke di mana dia berada sekarang? Apa cerita I dengan cuba dia? tahu melalui Kak Nur Kumasari, Anita sekarang berada di US dengan Abang Mahathir. Dan dia banyak travel dengan caravan, private caravan dia. Pergi agak dia pun dah tak ada apa-apa, dia travel. Pusing pergi Grand Canyon ke, pergi mana kan, sampai North ke Alaska ke apa kan. So itu yang saya tahu setakat ni. Memang family dia pun banyak zip mulut lah, because privacy, kita faham kan. Kita sebagai peminat dan wartawan cuma nak tahu Kak Anita selamat je. Kita tak nak ganggu dia pun. Even kawan I baru ni kata dia pergi ke Nevada, Las Vegas pun, berita harian kan, nama dia Nisa pergi tu. Nisa selamat pergi, tunggu tengok dah almost dead, nak dapat dah dia, tapi tak ada rezeki lah, but dia managed to go to her house lah. Tunggu lama-lama, tiba-tiba dia macam adalah mungkin dia cuba avoid kan, dia cuma pesan bahawa dia dekat somewhere else, but miskin lah. I was actually berbual dengan Ed lah, antara yang apa, wartawan hiburan dulu, yang dulu during zaman Slan ni semua, dia orang banyak build relationship dan friendship dengan artis kan. So macam ni tak payah tulis, you takkan tulis, so dia jadi friends, dia jadi build friendship. Betul. Tu kan. You're right. Tapi mungkin berbeza dengan sekarang, betul ke? I'm glad that kita dah pun tahu kan, kita daripada satu newspaper print sampailah ke sekarang digital. Alhamdulillah, I could see dua-dua zaman tu. Dulu memang media yang ada cuma radio dan TV kan. It's very hard to get access dengan artis dulu. Peminat nak jumpa pun susah, tengok nak tahu, tengoklah dalam majalah. Nah, ni hantarlah kad raya. No, it's very semua manual. Dan hubungan tu cuma memang akrab penyanyi dengan pelakon dengan wartawan tu memang really dekat, dia orang yang tahu benda tu. Nobody akan share, tak ada netizen, tak ada apa. So exclusivity tu hanya mereka yang tahu dan simpan. This is on record, this is off record. Tak boleh. I can tell you only this, I cannot tell you that. Because kita pun faham dia macam jadi member betul. Kita normally kalau dengan artis ni, you boleh cerita dengan I A to Z, tapi I can write maybe on A, on M, or R, or S. Yang dia tu I kena simpan. Itu perjanjian kita dan kita kena respect. Sebab kita kalau tak buat tu, next time dia tak bagi kita cerita. Dan kita rasa benda tu it's a good background for us to know everything, but to give tu tak payah bagi semua. But we know the fact all. But we only give yang perlu saja, yang sesuai. Itu yang Dan cakap tadi, hubungan tu memang itu Sudirman dengan Kak Chah, everything in her hand kan, dengan Saudah Ismail, siapa lagi kan, even I have some very exclusive, if you ask me about Datin Alia live,
but I have to respect. I cannot tell all. You know, I know more about Datuk Sharifah ni, arwah. Tapi I tak boleh cerita because ada benda yang again the ethics. We cannot tell people. So benda tu menyebabkan kita jadi rapat. Dia tahu kita ni dan dia respect kita pun respect dia. Dan I rasa benda itulah yang membezakan dengan sekarang ni. Bila orang tak tahu, dia pun simply tulis. Kalau macam dia tahu. Dia judgmental. Netizen lah, I'm talking about netizen kan. Media pun macam like menulis pun dah lain. Sekarang based on terbalik pula. Apa yang viral itu yang dia buat. Patutnya kena bagi. You have to give exclusive story in order that benda tu akan menjadi viral. Tapi kita ambil benda-benda yang internet dan kita pula pergi ni dan jadi sistem tu dah macam dan orang pun dah lose respect. Sistem dia membuatkan kehidupan artis dan kehidupan wartawan ni macam dah tak semegah dulu. Tak semenggah dulu macam ada substance. Wartawan boleh marah artis macam Kak Lin tu Malaysia. Kalau you sampai lambat dia pernah sound Abang Nasir. Kenapa lambat Nasir? Faham, tak apa. Terima nasihat sebagai seorang kakak. Dia tak hear. Muzina is very well known lah Kak Lin kan. Nak sound direct dia. Baru sembang dia recap balik lah cerita. Kita dulu memang tak bagi chance. Sebab untuk mendidik dan memang itu caranya lah. If you interview Datuk Tan Sri Jin Samsudin, you tanya soalan dia, Tan Sri ni pilihan yang keberapa? Boleh tak pack barang balik sekarang? Dia suruh you balik. Tak payah nak, ini album keberapa? Come on, you have to pick up where it stops. You have to pick up and buat research. Boleh pergi tu supaya orang yang nak interview tu tahu you ada homework lah. You janganlah macam kan main hentam promo je macam artis baru. Dah berapa lama dah menyanyi macam tak payahlah kan. Itu tak apa. So benda-benda macam ni dulu memang brutal. Dulu memang baik wartawan brutal, artis pun brutal because itu cara dia nak dapat sebab kita kena fight among us to get the orang kata apa? Dia punya scoop tu. Kawan kita tak wartawan tak bermusuh. Kita kawan boleh minum kopi tapi bila pergi interview mulalah kena masing-masing nak tengok apa kau nak scoop. Macam I punya ni, I rasa macam if you be assigned to assignment, you have to ask sekurang-kurangnya satu soalan. I rasa kalau tak tanya, gaji I tu macam tak bermakna. I dibayar untuk tanya soalan. Tanyalah soalan banyak-banyak. Tak tanya, katakan kalau Dang tanya soalan, kalau I pakai you, I rasa macam kurang sikit lah. I tumpang you, I nak pakai punya juga. Dan you nak pakai punya tak apalah. Ego tu kena ada. Macam pergi, itu semangat tu yang jadi best. Semua berebut tentang soalan because I want this scoop. Culture semua berbeza. Talking about culture, kan dulu I think probably dalam perhaps 10 years ago, kalau pergi assignment, entertainment assignment, I boleh nampak bahawa reporter, macam Berita Harian ke, the mainstream tu, bila diorang ada riff atau perasaan jengkel terhadap these bloggers. Sebab bloggers ni satu dilihat sebagai suka gate crash, tetamu yang tak dijemput, lepas tu tak tanya soalan, lepas tu dia pakai your opinion soalan. Lepas tu sekarang ni bloggers tu dah lebih penting daripada reporter yang ada sekarang ni. Now dengan paper dah tutup, banyak paper dah majalah pun dah tak banyak, dah tak ada pilihan. So pilihan netizen adalah semua is online, yang blogger-blogger yang ada ni, kan? So itu satu yang kesian jugalah ataupun sayangnya lah juga terhadap reporters yang ada sekarang ni, kan? Selain bloggers ni masalahnya bukan nak cakap lah, kita dulu apabila kita menjadi wartawan daripada mainstream, kita macam I kan dihantar intensive course dulu belajar etika, everything semua, ada yang betul-betul ambil from Mescom. So kita dah tahu. So benda tu kita mewakili organisasi yang besar dan sah. You holding a card. Okay, I'm doing. So bila blogger zaman sekarang ni, kadang kita tahu dia daripada mana, dia orang cuba minat entertainment. Dia sendiri datang, dia sendiri yang cakap dia ni. Itu yang membuatkan next month dia tak tulis lah. Dia macam come and go lah, macam cendawan. Sekejap ada, sekejap tak ada. But kalau you from organisasi yang besar, keputusan pada Karang Craft ke, memang itu. Apa-apa orang tahu nak cari you kat mana, nak cari bos you kat mana.
dia lebih solid dan lebih tersusun. Dan you tahu who to get if anything happen. Ni kalau macam blogger ni macam like, I minat hiburan, I nak buat lah. Tapi I ni memang tahu. I sendiri pergi Simon, adik artis ke reporter? I kena tanya. Takut, takut pelakon baru kan? Oh, blogger. Oh, blogger mana? Oh, okay. Kita kena get to know. Kena tahu. Yang satu kru, yang satu blogger. Dia memang semua dah easy access sekarang kan. Anybody boleh jadi. You ada ni, you buka blog tu sendiri, you register, you buka you punya portal ke apa sendiri buat, you bayar webmaster apa kan, boleh jadi satu media. So saya rasa benda ni kena control. Kalau datang nanti susah lah. Kalau anything happen, kita ada WAM. Kita ada WAM, Persatuan Wartawan, supaya senang jadi member, kita boleh monitor. Siapa yang member, siapa tak member, tak nak orang yang berkesempatan. Pergi jumpa artis saya daripada ni, pokoknya dia nak berkesempatan. Kita tak tahu. Benda zaman sekarang ni, scammer ni bukan nak kata. Dalam semua benda pun boleh ada. Ekonomi, politik, sosial semua memang boleh ada. Scam-scam bukan nak menuduh. Tapi lebih ada substance lah. Kan? I rasa dari segitulah. Even kalau you nak kerja kat internet, even sekarang pun kita pun menulis. Kan, kita tulis for getaran kan. Kita columnist. Still, kita memang kena refer to the editor-in-chief. Ada surat, nak rentas negeri, I have to show them. So menunjukkan benda tu bukan main-main. Simply you pergi bagi surat, you daripada mana, then polis tengok pun macam, susah lah. Tak ada, macam tadi Dan cakap kan, dia macam, sekarang dia a bit messy, kelang kabut. Sebab tu jadi orang pun tak respect dah. Tapi kalau ditanya ada certain artis, ada cakap nama lah, dia kata, Destiny wartawan. Sekarang kan nak jual produk, tak apa. Nak jual apa review tak kisah. Follower memang juta berbilion, tapi wait until berlakunya controversial, then you need this mainstream to clarify. You cannot clarify yourself dekat you punya IG. You sendiri buat problem, you sendiri nak explain. Nampak tak? Jadi orang tak percayalah. Engkau buat, engkau sengaja. Tak, you have to get somebody to clarify. Yeah, I am so sorry. Because dia kena macam tu, kena ada established body. So the mainstream tu yang cakap itu masih penting. Dan kalau tak penting, kenapa? Kita tengok macam US bagi ke Biden buat apa ke press conference, depan ni mesti ada jurnalis, dia kena panggil CNN ke apa, memang itu credibility, menunjukkan bahawa I am serious doing this, I am serious giving you the message. Dia tak boleh panggil blogger macam tadi, dia pun bagi assumption yang salah, habislah kan. Tapi ada juga artis yang buat permohonan maaf through dia orang punya Instagram kan atau Facebook dia orang. Maknanya maknanya dia boleh DIY semua benda tu. Ya, boleh, memang boleh buat lah. Tapi tadi I bagi contoh because this famous artist ni dia claim walaupun dia memang ada pengikut berjuta, tapi untuk membersihkan apa-apa yang dia dah buat, dia kena refer juga pada tu, dan dia pun buat sendiri. So dia ada more platforms lah. Dia ada yang established, and kadang-kadang lah netizen cakap sering minta maaf. Memanglah kita ni Malaysia ni mudah pemaaf kan. But if you nak clarify, kata let's say something happens, you ada case polis ke kan. Bila case polis mau ambil serius, you pergi report polis, you kena bagi kat media. Inilah dia surat yang menyatakan bahawa dia media tu masih relevan lagi. Tapi yang ini huha ni sebenarnya dia tak perlulah. Dia boleh buat sendiri je, DIY je. Selain banyak ramai-ramai artis kan, artis mana yang paling susah sangat nak interview? At one time, I rasa Dato' M. Nasir. At one time. I rasa dia complicated lah. Dato' M. Nasir ni macam tanya 10 kataan, jawab satu. Tapi bila I dah start kenal dia, I start kena rapat dengan dia masa I pergi buat salam Taj Mahal ke India. Dia shooting, dia berlakon dengan kuasa tek dengan Walidah Imran. So from there, kita dah satu rumah. Satu banglo kita sewa. So I dah tengok perangai dia. Oh, M. Nasir ni sebenarnya tak complicated. He is quite a funny person, you know. Bila sembang dengan dia kelakar. Dia suka gosip. Kan dengar kan. Dia memang suka gosip. Dia memang suka dia macam, ya ke? Macam tu kan, kita tahu kan perangai dia. Dulu I rasa macam tu lah, jawab soalan landang tu. Tapi lama-lama I rasa, he is quite a friendly and funny person, and he is so memang cute sebenarnya. M. Nasir ni. You faham dia, you tahulah dia. Tu dah tak ada masalah tu. I rasa yang susah nak interview siapa? In terms of what? Dia masuk dalam segi apa? Maknanya susah you nak get dia punya SOT ataupun
Macam very cold ke, you know. SOT apa? Dia punya whatever yang dia dia cakap. Dia SOP lah. Actually kat Malaysia tak ada. I tak came across sangat. Macam I pernah face dengan Datuk M. Nasir tu, tapi tak ada lah. Sebab itu persepsi kita yang salah sebenarnya. Kita tak kenal orang tu baru kita boleh dapatkan cerita. Itu kita assume. Dan ramai juga yang lain mengatakan susahnya nak jadi Datuk Nasir. I cakap you go and ini. He's an open guy lah, memang dia okay kan. Jadi cuma kadang-kadang tu people that Anita Sarawak dia memang quite dia macam formal tau. You tak boleh lambat. You jangan lambat dia interview Anita Sarawak, nanti dia akan slash you. Dia fine, very punctual. Very punctual Kak Nita. Jadi maksudnya tadi tu dia tak susah, dia cuma you ikut dia punya SOP dia tak, jangan lambat. You proper ini, so you can sebenarnya dia membina sasih you juga sebagai seorang wartawan ke penulis lah pengalaman. Orang macam Tan Sri Jin so still sebab dia tengok di sini pun macam ada credible yang macam dia macam firm, jadi you rasa macam alamak segannya, tapi redah je, insyaAllah boleh kan, tak ada yang ni. Jadi sebab you kena berani tanya lah, you have to, you redah tanya je. Ada konsep gitu. You tak tanya, you tak tahu. Sebab kalau you tak tahu, pembaca tak tahu. You tak boleh assume macam you tahu. Tanyalah puas-puas kat PC tu. Dan balik, you kan dah pun tahu kan kita sebagai broadcast journalist ke apa ke, memang itu kerja kita kena faham, baru orang akan faham. Kalau you blur, orang akan blur. Dia boleh baca tulisan you. Something ada sikit-sikit tak ni. Kalau cakap pasal penulisan sendiri kan, siapa yang paling mengajar you untuk menjadi penulis kewartawanan? Okey, masa sekolah, I banyak baca tulisan Malaysia Berita Harian lah. So, I membesar dengan artikel Kak Bam, Saudah Ismail, dulu kan Fauzan Uda Ahmad. Di sini lah. Even Mama Jui pun, walaupun nampak tulisan ringan, sebenarnya dia macam sincere tau. Tulisan dia macam what you see is what you get. So benda tu mengajar saya lah. Tapi bila saya masuk masuk di Hari Metro dulu lah in 1990, the first saya belajar daripada bos saya lah, Fazil Abdullah dengan Saudah Ismail. Itu semua penulis hiburan yang ni lah. At the same time kita pun baca juga tulisan-tulisan Atibah Amin. I memang follow Atibah Amin tu, ajar English kan. I memang ni Fatimah Abu Bakar. Itu semua anak-anak Melayu yang pandai English. Kalau itu kat NST tu, you see that Alzan Alam Kadir, Syuib Taib, siapa lagi, Suraya Al-Atas, menulis dengan bahasa Inggeris yang bagus. Kalau seorang penulis Melayu tu, dia punya kemahiran, dia punya latar belakang English yang bagus, lepas tu dia menulis Melayu. Kita boleh nampak ke perbezaan mereka, seorang penulis penulisan Melayu kan, bahasa Melayu yang punya latar belakang English yang bagus berbanding dengan seorang penulis Melayu yang hanya berlatar belakangkan penulisan Melayu. Ada perbezaan yang ketara ke antara dua kelompok ni? Ada. You can nampak macam dia thinking in English and writing in Malay. Macam tu lah. Okay, macam you tengok Adibah Amin lah contohnya kan. Adibah Amin, dia memang English terror, tapi bila tulis Melayu pun, you rasa jiwa tu ada. Jiwa sebenarnya jiwa Melayu tu ada. I mean like how I cakap, sebab I dah kenal latar dia macam tu, so bila I baca I rasa macam even you tengok kartunis Datuk Lat kan, kartun ni ya Allah Melayunya you boleh nangis you tengok kartun dia, The Kampung Boy tu kan, but tulisan dia even itu in English but it's so Malay yang close dengan kita tau. Kita tengok tu, I rasa I baca yang English I menangis daripada I baca yang Melayu at that time, because ya Allah, I rasa macam dia package tau. Actually the way dia fikir, dia lukis, dia buat tu memang hebat lah. Macam I nak cakap macam mana macam Datuk Kadir Jassin kan, dia tu editor yang hebat di English dulu, Pak Samad dulu kan. Memang semua Melayu yang mampu menulis dalam bahasa Inggeris yang hebat kan, menjadi ketua-ketua pengarang di akhbar yang berpengaruh. Jadi dapat tengok tulisan dia orang tu memang I say
senang dipahami lah. You tahu lah, you tengok dia tak complicated. Dia memang dekat dengan jiwa you tau. Dia menjadi lebih best. Sebab dia dah Melayu tapi dia tulis tu dalam bahasa Inggeris yang dekat dengan you lah. You can feel that. I tak tahu nak explain how. Dalam tulisan bila dia menulis Melayu pun dia tulis dengan bagus kan. Dan clarity, kejelasan dalam penulisan dia. Ya, betul. Kata-kata dia. Sebab dia berbeza dengan yang tulis English tapi tak tahu subjek tu tau. Dia tahu benda tu dan dia menggunakan ayat-ayat dan perkataan yang lebih. Kita tengok bombastik yang tak pasal-pasal. Macam Saleh Ali contohnya kan. Bila tulis English je, intro dia macam pukul. Dia memang hebat. Semua orang memang ada talent gift macam tu kan. Memang gifted lah katakan. Sebab memang saya respect pada kawan-kawan yang Malay yang English dia bagus. Sebab saya dulu memang, ya Allah, English saya teruk, saya takut walaupun saya belajar English tapi saya takut nak bercakap because dekat sekolah tu tak ramai bercakap bahasa, tak ramai tak speak English lah. Jadi bila bahasa ni kena bercakap. I belajar Mandarin pun dulu I score tau. Score memang top jugalah dekat kelas, tapi towards the end dekat sana tak ada orang cakap Mandarin. Semua cakap Hokkien. So datang kat sini, lama-lama dia lupa lah. Sebab you tak praktis macam tadi. You kena praktis apa you lukis ke, you cakap ke, you kena amalkan benda tu. Kalau you tak buat, dia akan jadi hilang macam tu je. Itu prinsipal je. I don't know. Somehow I merasakan bahawa orang Kedah ni ramai yang pandai cakap orang putih. Boleh bercakap English. Somehow. Betul ke? Betul. Sebab I rasa, you can see that I think education. Sebab dulu, my mum dia spoke, dia arwah mama cakap putih lagi best daripada I tau. Dia cikgu dan dia kerja kerja dekat Swedish company. Yang buat dam ampangan muda dulu yang kat Kedah sekarang ni dibuat oleh Swedish company. So my mum kerja kat situ, Malik Mother. So I ingat lagi dia memang dekat rumah cakap putih dengan my dad. UI tau. I cakap, padahal kalau dia tak gom Melayu, dia go Pak Hang, Mak Hang. Pak Hang ni mesti Mak Hang. Tapi bila di English, I dah macam, okay. Lepas tu dia suka pergi party. So dia mix around. I cakap, walaupun kita duduk kat kampung, tapi macam kita tengok filem Ramli. Itulah. Pergi ke ni pesta muda-mudi semua. So benda tu I tengok, macam I belajar dia. My mum cakap ajar I cakap English. Yang memang betul lah cakap. I rasa sebab latar belakang tau dulu kolonial kan, maybe kat Penang lagi lah sekolah semua cakap putih because culture budaya masa tu memang suka cakap putih, campur-campur. Because dia cakap lah, my parents pun bercakap antara dia sama dia UI juga walaupun dia cakap kan, tapi UI kan. Betul. My parents pun I say UI ni macam lebih macam style, I suka. Even sekarang kalau orang tua-tua tengok macam you tak ni bergaduh tapi you lah. So itulah dia orang dulu. Bila bergaduh cakap aku. Bila cakap aku aku tak ni memang kan. That's one thing yang good lah. So whatever ada negara ni sebenarnya daripada orang tua lah kita kan. Benda-benda yang tengok even filem ke muzik ke semua dia orang yang ajar. My father dulu yang kenal ajar Elvis. Dia ada semua lagu Elvis. I belajar dengar daripada dia beli dulu lah. Record dengan cartridge semua. Elvis, Perez Prado. I tak tahu Perez Prado itu. Perez Prado ni memang instrumentalist Latin yang top lah. Lagu-lagu apa semua, mambo-mambo semua. Oh, Perez Prado. I tengok. So, daripada dia orang lah yang ajar. My mom. One thing nak kelakar pasal muzik. Kita lompat masuk dalam muzik lah. Dulu masa my mom kerja, dia ada pengasuh lah, jaga I, dia gaji dengan pengasuh. So dia kata, I akan tidur apabila I didodoikan dengan lagu Azizah Muhammad. Lagunya, katakan padaku hasrat di hatimu, kan lagu tu. Janganlah lagu Pop Ye Ye tau. So you bayangkan masa dulu, kita letak dalam wayang, kita akan tangguk. Tangguk tu adalah macam Yuhayun. So, I rasa kena lah lagu Pop Ye Ye tu dengan apa ada aku. Dia mungkin laju lah. Dia laju lah. So, I memang suka lagu Pop Ye Ye. Sampai sekarang ni kalau I dengar lagu Azizah Muhammad tu, lagu nyanyi kita tu yang tak mengapa tu, Datuk Aram Hassan kan. So, lagu tu kalau I dengar, mesti I ingat. Ini lagu ni. Apa dia cakap dia dengar. Nanti tahu lah. Dulu I pernah beritahu dia lah. Nanti
tahu tak lagu ni dulu pengasuh saya dua-dua saya lagu ni tau. Oh ya ke? Kata. Dia main lagu. Kan bukan lagu dua-dua tak, lagu pop Ye Aleno. So influencer dia bersitu. So bila dah along the way dah besar, semua dia orang lah yang kenalkan kita kan. Of course kat Sharifah Aini, all these great singers semua, Nat King Cole lah, apa semua, this all parents. Dia orang memang suka music, my parents. Nyanyi apa semua. Jiwa tu yang bagi. Selain punya father, bapa dengan my father. Yes, kawan masa kecil-kecil kan. Yes. Kalau I balik ke Kedah dulu, mesti my dad tanya, my bapa I lah. Hang tak jumpa ke ni Zainuddin. Ismail. Ada jumpa, kita jumpa kisah salam. Bukan dia orang ni, kawan dia, satu arwah Abu Bakar Umar. Baru meninggal, Pak Bakar. Dia best friend. Dan Zulkifli Zain. Ya. My dad, your father, dan my father, Abu Bakar Umar, dan seorang lagi adalah Zulkifli Zain. Zulkifli Zain yang lah. Datuk Zulkifli Zain. Memang orang ustaz dan geng. Dia orang memang, orang panggil geng Semang Perak. Semang Perak tu dekat ustaz lah. Small world kan. Dah Selatan tengok. Hanya pedang cakap, yo pada. Tapi dulu arwah uncle, selalu dia jadi doktor je kan. Suka doktor je kan. Betul lah. Abang, I think abang kot yang dia jadi doktor tu. Dia banyak. I ingat image dia mesti doktor. Mesti baik-baik lah. Muka dia kan very, muka terpelajar gitu kan, doktor gitu. Kelakar. So benda-benda kan parents kita lah sebenarnya pengaruh tu yang rasa banyak bagi I lah. Input dan juga daripada dia orang lah. Saloma, Piramli. I think Saloma sebelah kan. Yang Cika Boom sebelah tu, I think lagu, I don't know, one of Piramli punya old songs, I can't remember. Lama tak pasang. Scary kan? Kalau dengar seorang-seorang scary lah kot. Tapi yang paling I takut tu masa album Air Mata di Kuala Lumpur. You ingat tak dia punya cover album tu? Dalam tu ada gambar mayat Piramli. Jenazah Piramli disembayangkan lah. Berapa ramai orang yang pergi kan. Ada dia tu, tapi dalam dah tak ada lah. Dalam isi tu dah hilang ada dia punya tu air mata macam blank biru yang kalau biru air mata kan? Keluar kan, air mata kan jatuh. Dulu kalau belikan, tapi ada satu Uji Rashid, ya Allah, super poster ni, first album dia lah, filem yang kali terakhir kulihat wajahmu. Dalam tu kan, alamak, poster kat Uji dengan Helami. Dan ini seorang, sebab tu album solo dia. Memang macam ada lagi cantik. Nuku Malasari punya album dengan mahal demand, kata in Japan ada high demand for Nuku Malasari. Yalah, yang betul. Yang dia yang rare, yang susah nak jumpa tu, yang ni kan. Selain artis-artis dulu kan, Nuku Malasari tak ramai tapi dulu tak ramai artis macam sekarang, tapi dia orang tu macam sangat besar dan gah masa tu. Nuku Malasari, Khatijah Ibrahim, you have Anita Sarawak, Azlina Aziz, Liza Aziz, semua tu kan. Masa you pergi jumpa, you akan macam dapat menjadi kawan, dia mesti jadi best kan. Pastinya best. Kan? Bayangkan kalau kita mungkin minat tengok majalah URTV semua kan. Sekarang bila kita jumpa, ya Allah, saya rasa macam tak percaya tau, macam benda yang kita minat semua jadi kawan kita. Macam like Sharifah Aini kan. Saya memang suka gila lah kat Aini, Uji Rashid, Kak Uji. So bila dah jadi wartawan ni, memang target. The first year kena dah interview dah. Memang, you see, bila I interview Sharifah Aini, di sini ni compare dengan sekarang, I tulis kat paper je. Terus dia yang telefon. Assalamualaikum. Cakap pun sedap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Kak Ani. Kak Ani mana? Sharifah Aini. Dia cakap, terima kasih ya Roslin. Bayangkan, itu PR yang memang tak boleh lawan lah. Hati-hati dulu. Dia orang telefon, cakap personally. Terima kasih buat story kan ni semua. Ya, okay. Nanti kita jumpa ya. So, mau jumpa dan jadi kawan. Sama. Nur Rosari pun sama. Macam betul, Kak Nur tak nyanyi dah. Dia memang berlakon kan macam tu, jujur tu. But even now sampai sekarang pun masih dapat mesej hari raya daripada orang, you rasa macam
inilah hati-hati yang you minat dan you make friends dengan dia orang kan. Even DJ Dave semua baik. DJ Dave sampai jadi geng lah. Ed tahulah. Walaupun kita interview untuk persatuan punya, tapi kita tetap pandang dia sebagai penyanyi yang kita minat. And they all still can sing, macam DJ Dave tu buat show kat Istana Budaya, tak pancit, boleh menari lagi. Ya cuy, dahsyatnya. Main badminton setiap hari. Ya, dia memang exercise kan. So dia memang fit dan boleh nyanyi. That one I memang kagum lah. Because tapi I tak dapat jumpa Sudirman bila I jadi reporter, Sudirman dah sakit. Dan memang dah diasingkan, tak sempat jumpa. Jadi itu ceritanya bila kita buat Hari Metro, kita was the first pioneer, and Saudah and Adam will get the story lah. Masa tu dekat belakang arwah tadi kan, dia letak di muka kakak dekat belakang NST je, tapi kita tak tahu sebenarnya. Tak jauh pun belakang, tapi very secretive macam you cakap tadi kan. Rasa tu disimpan. Kak Bam semua tahu. Tak cakap. Hormat. Kan? Jadi kita pegang lah. Jadi kita pun tak nak push the family, tapi bila jadi tu kita Hari Metro got that scoop lah. Sudirman mengesahkan sebab semua tu banyak kali mengatakan, yalah, dia ada tak ada, tapi bila kita dapat story tu, kita mengesahkan lah di Hari Metro. Memang time tu sale, memang dia memang berjasa lah. Story arwah Sudirman tu menaikkan Hari Metro. Masa tu baru start. Titik tolaknya daripada kisah Sudirman, dan kemudian lepas tu datanglah Mona Fendi, naik lagi, dan ada banyak kes lah. Kes militan di Sabah semua naik. Memang I was there to see from zero to hero. And now declining ni maksudnya bukan declining dari segi sale, tapi credibility tetap sebab dia online. Tapi dari segi I was there melihat dari segi quantity sale hard copy tu kan, memang satu benda yang pengalaman yang kita tak boleh tak very priceless lah bagi I kan. Tengok macam mana daripada first nak buat Hari Metro, bayangkan masa tu I pergi first batch, pergi jumpa orang macam Hari Metro, bas Metro punya bulletin pasal dia banyak bas Metro. Metro Jaya punya bulletin kan? Tak, it's Hari Metro, akhbar petang pertama. Setahun kita buat promotion tu, nak kenalkan orang, pergi interview orang tu, ini. But alhamdulillah lah, I am so happy that I can say that I was the first to scout Era Fazira from Gadis Motor. Masa tu ingat lagi, I pergi kat Pan Pacific dulu kan, sekarang dia panggil hotel apa kan, tu Pan Pacific dekat Johan tu, the mall tu kan. I remember I masuk, I pergi Simon tu, I sama food je, food punya promotion lah. Dia kan hotel suka buat food promotion lah, in conjunction with this and that. So I pergi situ sekali, motor masuk dalam restoran, motor besar, dengan seseorang memakai helmet yang tak tahu siapa kat di dalamnya. So bila buka aja, ibarat macam cerita Hindustan yang gitu kan. Seorang perempuan cantik. Sebab I buat pastry girl. Mereka kerja kat Hari Metro tu buat pastry girl tau. Scout je orang, nampak orang cantik. Adik nak masuk paper tak? Adik ni tak? Kerja aku mencari yang perempuan cantik masuk dalam pastry tu. So hari tu ayam kewartawanan lah. Ya, betul. So masa time tu pergi interview Era Fazira. Tak nama Era Fazira lagi. Nama saya siapa nama? Nama saya Fazira Wancek. Oh, you orang mana? Rawang. Oh. Okey, cantik you kan? Ni. Jadi kawan tau. Jadi kawan. Lepas tu one day Era call I. Dia kata, you, I nak masuk Miss Malaysia tau. Miss World. Oh, you wakil mana? Wilayah. Okey, datang tengok tau. Okey, I pergi tengok. Memang I pergi tengok hit Era Fazira ni dekat kat disco. Pergi tengok lah. Duduk kat depan sekali kan, Era Fazira. Saya belakang kening dia pun dia tengok kita kenal gitu kan. Kawan pergi support sekali menang Miss Malaysia Era Fazira. Lepas tu dia kata, you, I nak pergi Botswana wakil Malaysia. Okey. Wakil Malaysia. Lepas tu dia pergi, dia balik. Dia kata, adik, you, I dapat offer daripada Yusuf Aslam. Ambil lah. Apa? Sembilu kan. Aku sembilu. Itulah. So, bayangkan, macam cakap dari artis kan, yang betul humble ni, yang I nak puji lah. Tengah-tengah is Era Fazira. Cantik, baik. Senyuman dia tu sama. Macam dia tengok I, sekarang sama je. Dia tak sombong dan dia tak lupa diri lah. So, I puji tu. That's why dia jadi ratu. PR dia dengan dia punya apa? Dia punya ni tip top lah. Yang lupa diri ada tak? Ya?
Yang lupa diri ada tak? Ada. Ya. Sekarang pun ada. Siapa? I tak cakap lah. Cakap Perempuan ke lelaki? Laki, perempuan. Ya. Kacang Memang lupa kulit ke ataupun kadut naik tak junjung? kenal. Tak kenal. Bila dia ada problem, kita lah membantu problem dia. Problem memang besar lah. Satu problem ni dia dekat satu hati. Sekali I jumpa dekat function, dia tengok I macam tengok dinding tau. I buat sini dah. Dia macam tak nampak. Dia macam nampak dinding. I tak tahu masalah dia. Dia pun semua ada tu diva tantrum yang dia pun ni macam mana. Bila you dah popularity tu get into your head kan, you tak boleh nak control. Dia macam tu. Memang ada. Bila teman-teman sekarang ni, bila melihat followers dah berjuta tu, dia jadi macam tak perlukan lah. Tapi dulu kita, bukan nak ungkit, I pun tak kisah pun kan. Tapi I cakap ni bukan untuk I, mewakili yang lain-lain juga. Yang sini yang macam, why you have to be? We don't want your money. We just want you to be, maintain dengan you punya cara you dan apa-apa. Kenapa you nak perlu belagak macam tak kenal lah. Macam tak kenal. That's why I suka lagi artis-artis yang macam I cakap tadi kan, macam even Kak Nita ke apa, dia memang tahu, dia ingat detail-detail yang kita buat tu. Bukan kita nak minta bagi apa-apa, but friends lah, friends. Kan? Kalau you baik dengan kita, kalau you tak sombong, kita akan promote you lagi. Betul. Yeah. So normal lah, I guess benda tu human beings kan. Kalau Bollywood itu lagilah, memang starstruck dia, ya Allah, lagilah Bollywood. I pernah shooting sekali tu, Hrithik Roshan datang dengan Kareena Kapoor. Shooting Yadin, I think 207 kat Langkawi. Pergi shooting, dengar agent, come, Roslyn, ada shooting dekat Langkawi, Hrithik Roshan dengan Kareena Kapoor. Pergilah nak kejarkan si Hrithik Roshan ni kan. Nak tengok star Bollywood yang datang kat Malaysia ni macam mana. Memang kewat lah. Kewat ni. You boleh ada depan you dah nak interview. Excuse me, dia boleh belah macam tu je. Tapi sekali tu yang tak tahan tu, because dia tengah shoot satu romance scene lah dekat dataran lang yang burung tu kan. Kat ujung tu, kat ujung tu ada satu benda tajam tu, dia orang tengah ada scene sunset nak tengah romance scene lah kan. Kita cakap about romance. I was pegang kamera I dekat belakang kamera besar. I kat belakang lah. Roshan boleh stop. Boleh stop dia punya scene tu dan tengok I dan datang ke I. Wow. No kamera. Halau. Hebat juga nampak I lah. Macam wow. Kira I di chase oleh Hrithik Roshan, okey lah kan. Roshan go. Tapi I memang I don't give a damn, mampun lah. Macam so kita pergi kamera compact kan. Dia nampak kita press. Tak boleh ambil. Director tak cakap apa tau. Kau yang lebih pada director. Itu pengalaman lah. Benda-benda macam tu. Bollywood ni memang dia punya menunggu tu. Dia bayangkan kat hotel kita buat PC kan. Semua nak tunggu ni. Meja semua tak turun lah. Dia boleh tak turun 3 jam, 2 jam. Tak turun sebab tak bayar. Masalah payment tak bayar. Promoter lah. So dia tak turun PC tu. Dah ada kat negara kita tau. Belum kita pergi tempat dia orang. Kawan-kawan I press dia pergi ke Bollywood. Memang tak dilayan. Tak pandang je lah. Tak dilayan lah. Tak dilayan lah. Sejak dia datang tempat kita pun dia orang jadi raja. Sejak tu mulalah menyampah mereka tanpa berpenghujung Tapi tetap juga walaupun I minat lagu Hindustan saya suka, tapi bagi diskaun lah. Dan memang culture dia orang dia memang gitu kan. Jadi kita terima seadanya dan itu pun tugas kita. You cannot really, itu asam garam lah. Kena halau, tak buka pintu. Pernah kes-kes I buat pergi interview artis kita tak buka pintu sebab sudah ada dekat dalam. Tapi dia tak ada di rumah. Orang gaji, dia tak ada di rumah, tapi tu aku tahu lah kat dalam, tapi tak payah. Dah berjanji ke tak? Dia tahu lah kita nak pergi kan, memang kita tengok kita dia semua ada kat situ, apa semua dah. Tak janji tu memang yang dah pergilah kan. Ni apa, Malaysian artist? Malaysian artist lah. Star. So pengalaman tu semua bagi I, dia fikir balik boleh gelak lah. Dulu kita macam marah kan, macam I've tasted that. Sebahagian daripada pekerjaan punya. Semua manis dia. Saya cakap, bila interview Angelina Jolie, I kata lagi senang I nak minta gambar dengan Angelina Jolie.
I met her dekat, Wow. Dia masa 2015 dia buat filem, dia direct filem first dia lah, Unbroken tajuk dia. Unbroken dia filem perang. Dia pun ni macam perang dan tiba-tiba dah crash dalam laut dan dia orang memang nak survive lah, cerita pasal survivor ni. Tapi dia tu Olympic punya runner. So I dihantar ke New York, jangkit lah interview dia dekat Mandarin Oriental. Tapi seperti biasa kita akan dipesan oleh promoter, you don't take picture. Dia akan cakap tu masuk ni, you cannot ni, tak boleh ambil gambar apa semua. Dia cakap macam tu, dia pesan. Tapi kita macam okey lah, dia tinggal latih Angelina Jolie kot, kan nak try lah juga. So it's a small group tau. Small group macam 5, dia buat macam 5 orang sekali dengan international press lah. Ada from the US, from Australia, from mana ke Denmark, Malaysia, I kat situ. And then dia bagi-bagikan group. So, dia from one table lah, from table to table kan. So bila my time I memang duduk, I tahu dia duduk kat sebelah dia, duduk sebelah dia. So cepat. So I on recorder, I nak pegang pen tau. I tak tulis pun. Sebab Angelina Jolie kot kat sebelah. I tengok dia atas, bawah. Patutlah kau kahwin dengan Brad Pitt. Kahwin patut kau pilihan Brad Pitt lah. Patut kau pilihan Brad Pitt. Tengok. Memang skin colour, dia slim tapi putih dan memang lawa, cantik. Dia sultry look lah. So I tengok betul. Ingat hati ni, aku nak ambil gambar dengan kau. Aku tak kira. Aku nak hantar balik Malaysia, aku nak ambil gambar dengan kau. Ingat hati sekali bila dah habis dia. Bila habis tu, cepat-cepat kan. Cepat-cepat pergi. Hi Angie, I'm Roslyn from Malaysia. Ada notice dia. Actually, can I ask something? My birthday is around the corner. I masih guna tu badan jauh lagi. Can I have a special gift? I know. Dia ambil gambar, dia pegang kamera. Dia pegang kamera dan dia selfie. Kata, ya Allah. Lepas yang lain semua macam terkedu. Dia pun tak tanya kan. So macam Allah menyesal. So yang publicist tadi tahu, you are clever. Dia tak marah pun, dia saja actually formality dia cakap. Mana gambar tu? Ada gambar? Dalam Instagram ada? Instagram lama dah. So but the best assignment, okay, the best, if you ask me, so far yang pergi adalah dekat Cancun, Mexico. That was 2012. 2012 ada hari yang dianggap the end of the world, ingat ada 2012 dulu. Sampai ada filem apa ni 2012 tu apa tu filem tu, dan dia kata akan end up dekat Maya is di Mexico. Kalau I dapat pergi Mexico time tu, then the same year pergi bulan berapa? Bulan 3 tu kan. Bulan berapa dia Sony dia dekat, sebab dia untuk start dengan sama depa dah macam Julai. I pergi a few months before, early after dia spring dia mesti lepas dia punya ni kan winter. So pergi trip spring tu. So yang best dekat Ritz-Carlton tu, kita duduk kat Ritz-Carlton, ditutup Ritz-Carlton tu untuk international press, Sony yang bawa ni, dan semua star-star duduk situ. Apa ni yang berlakon Titanic, apa ya Allah, Titanic hero Leonardo DiCaprio semua ada kat situ. Will Smith, you name it. Filem-filem yang akan datang tu semua dibawa untuk preview dan star-star datang. Hari-hari tengok wayang, malam tengok wayang, siang PC. Malam tengok wayang, siang PC. Itulah kerja kita kat situ. I was macam lah. Berapa hari? Best dia. And then the whole tu memang security, you tengok sampai ke pantai. Paparazzi ni boleh nampak, paparazzi kamera ni dekat belakang bukit boleh nampak semua lens panjang, sebab Leonardo DiCaprio dah pergi ke pantai mandi semua. Tapi syarat dia ini betul, you tak boleh ambil gambar langsung even though you dalam lift. You masuk lift, dia ting ting, I masuk. Sebelah I Will Smith, sat ni apa Salma Hayek dalam lift yang sama. Hai je. You rasa you Hollywood sekejap lah. So you see, when I think benda ni autograph dapat tak? Boleh. I dapat yang Resident Evil ni, Mila Jovovich. Oh, Mila Jovovich. I jumpa Mila Jovovich suka gosip. I terkejut. Macam nasi. Dia gosip something, dia duduk satu corner, masa I interview dia gosip dengan seorang one star. I tak bercakap lah, satu star yang berlakon ni, dia gosip. Dia gosip pasal that star. Gitu. Dia mengumpat orang tu.
Tak, I rasa, betul lah Hollywood dia suka gosip kan. Memang dia pada gosip. Memang dia suka bergosip sebenarnya. So, benda-benda macam tu lah. But that assignment memang best because malam kita pergi satu party tau. Malam kita party, satu disco tu dah ditutup. Semua star dekat. Kita menari semua dengan star. Wah. Kita beach party dengan masa tu apa ni yang berlakon cerita Django Unchained tu. Ya Allah. Fox. Like, Jamie Foxx. Jamie Foxx kan memang turntable juga. Dia kan penyanyi. Oh, okay. So I dah menari depan dia. Dia Jamie request song tau. Menari depan dia. This song. Okay for you man. Dia yang ni kan. Di pantai boleh. Beach party. Allah cakap. Dia DJ. Sekejap dia macam lupa diri sekejap lah. Macam, tapi kerja siap lah. Bila I fikir balik lah. Kadang-kadang ni on the set thing. I rasa when I work in Penang, that was after I kerja grafik tu. I kerja kat Penang sekejap lah. I duduk sewa satu rumah. Macam I tak cakap kat family I di hard times lah. I duduk satu rumah. You bayangkan rumah P. Ramlee dengan Sabariah pergi kat Penang yang kolong tu. Yang sampai tu rumah macam banglo bawah tu kan ada kolong kan. Yang dia mau masuk sewa Pak Ali, sewa dia RM20 sebulan kan. Suka so, I pernah duduk rumah macam tu. Bawah kat Penang memang ada rumah macam tu. I pernah sewa bawah, tapi dia taklah macam tunduk. Level dengan bila berdiri tu ngam-ngam. Di bawah, dia I can hear apa tuan rumah cakap kat atas. Apa mereka lakukan. I can hear what they talking up. Even dia buang angin pun I boleh dengar. Punya, tapi I duduk sewa, I ingat RM50 kot. Sebulan sharing dengan ni. So I was lying down on bed. I terfikir masa tu, ya Allah, macam orang family tak tahu ni, I duduk macam ni semua. Macam best kan kalau one day I duduk dekat hotel yang besar, you know, dekat mana-mana ke, US ke. Then I rasa Tuhan makbulkan doa I. Bila I thinking of Ritz-Carlton tu. Saya nak tanya, katalah macam buat kolom, contohnya di Getaran tu sendiri kan. Sebagai journalist and a professional writer like yourself, untuk siapkan satu artikel berapa lama normally dia makan masa? Okay, dia macam ni tau. Bila ada start dekat laptop tu, I biasa akan bubuh apa yang I nak tulis dulu. I tolak ke tepi dulu facts and figure tu, main agak-agak je. Tulis saja. Lepas tapi yang the hardest part adalah pergi balik Google every line, every para to make sure that the point tu betul. Kata I agak rasa P. Ramlee meninggal tahun 73. Bulan berapa? Dia akan ada doubtful macam tu. Itu yang menyebabkan kadang jadi lambat je, because kena check. Walaupun kita tak boleh assume. Kadang-kadang kita ni macam agak-agak kita rasa kita hafal. Sebenarnya kadang-kadang kita salah. Kadang-kadang kita ingat April, tangan kita type March. Dia macam tu tau. Kadang-kadang macam tu. You thinking of something, you type something, dia tak tally. Dia akan ada block. So bagi soalan yang tadi professional tu bergantung. Kalau benda tu lebih kepada buah fikiran I kan dia laju. I mean like within few hours I boleh siap dah. I mean kita dah train kan dalam 4 hours berita. Tapi kalau dia tengok banyak benda detail-detail, ambilkan point, tajuk album, lagu semua, dia sebenarnya memang tedious. I tak pernah take it for granted, because walaupun I tahu benda tu, I tetapkan Google spelling ke, you know, because macam kat Malaysia I tengok banyak kita among yang jurnalis pun heja nama orang tak betul tau. Whitney Houston. Dia macam nampak Whitney betul, Houston tu A tau, it's O, Houston. Banyak haja Whitney Houston. Sophia Jane very particular, I tell you. Sophia Jane, I satu kali interview orang, I akan tanya, what's your name, how do you spell your at ADADD AEAD. Dang is like apa, I akan make sure sebab bergantung untuk knowledge I satu, I punya database, dan juga supaya kita tak salah tulis nama. I tak suka orang jual nama IEE. It's not Roslan, it's Roslyn already. Tak? Roslyn or dah Roslan. I'm a different person already. So I bet that Sophia Jane, the right, how do you spell Sophia Jane betul? SOFIA. If you spell E, dia jadi macam kumpulan Sophia dulu. Ingat tak? Sophia Group kan? Sampai you tengok dia punya Instagram, dia tak Sophia, not Sophia. That means she is so serious about her name.
Itu nama. Because dulu, I was attached to Jabatan Pendaftaran Negara. Membuat IC kad pengenalan orang. So, bayangkan bila I membuat kad pengenalan orang datang register, kita kena betul-betul eja dia membantu penulisan I lah. Kedetailan nama-nama tu adalah terbawa daripada kerja I dulu. Praktikal, tapi praktikal lama lah. Masa tu I kerja sekejap kan. Di jabatan buat surat beranak, kad pengenalan dan surat mati. Bayangkan dekat kaunter, you datang kan, orang Cina datang kat kaunter. You kerja apa abang? Kan dalam ruang surat beranak pekerjaan ibu. Minang. Bendang. Dia kerja pesawah. Saya kerja Minang. Apa Minang? Siapa ini? Minang lah, itu padi punya. Padi. Pesawah. Pesawah. So you kena tanya dia. Interview tu dah, dalam hidup I dia dah berlaku lama dah. Sebenarnya. Dah berlaku lama. Apa ni, di kaunter bertanya nama orang, kerja apa. Dah aku interview orang dalam jurnalis. Maksudnya, kan. Benda tu pusing-pusing kat situ lah. Dia dah, I minat dapat painting, dia bawa ke situ. I nak dia bawa ke situ. Lala jadi ke situ balik. Dia penulisan tu. Surya, what is your actual name? My actual name, Dang Surya. Why your father? One word. Is it Dang tu refer like macam Dang Anum? I tak nak dengar Dang Anum ke Dang macam tu lah. What is, why? What tak Dang? I tak pernah dapat a real serious, I pernah tanya tapi tak pernah dapat a real why explanation kenapa nama I ada Dang. But I think it's my father suka, kalau orang tanya, I selalu cakap because my father suka classical Malay name. My sister, kakak I, nama dia Dang Marduwati. And then my elder sister, classic Melayu. And my elder sister is Danita, and then my brother is Dawana. So nama dia macam semua unik macam, lah, nama-nama klasik Melayu. Nama klasik Melayu. I'm so sad to see Langkawi baru ni. Pergi Langkawi. Langkawi ni kan, ini memang Langkawi punya duta kan. So si Langkawi je. Pergi dengan Nilofa ke? No. So I tengok Langkawi, because I selalu pergi Langkawi. But this time around, even my friend dekat Langkawi yang duduk situ, dia kata dia jadi fenomena bukan macam tahun, dia jadi macam zaman 70-an. Dia ke belakang lagi because tak ada orang. Itu dangerous juga because pulau tu bergantung harap dekat pelancongan sahaja. Dia bukan macam Penang ada Majlis Pemandaran Pulau Pinang, dia ada apa-apa, tak ada. Di pulau itu sama ada you bekerja sawah atau you buat nelayan, tapi zaman moden you buat hotel. So bila tak boleh masuk pelancong, takkan semua jadi nelayan. Takkan semua ada duit nak buat sawah. So dia orang nak makan apa? Apa dia orang nak buat? Itu memang I tengok jadi macam pekan cowboy. Siang tu memang kedai kosong tutup. I rasa macam ni malah I call pun dia orang tu macam nak keluar, dia orang tak boleh duduk di situ lah. Tak boleh buat apa. Nak makan apa? Jadi kita pulau bebas cukai, pulau yang bergantung harap, airport dah tak boleh buka. Kan pada Mak Sirat semua dah tutup. So bayangkan kita kat sini pun kita dah komplain, kita kat KL. Padahal kita ada banyak benda juga boleh buat, tapi kat sana apa dia nak buat? So rakyatnya ramai. Jadi I rasa macam kesian tau, sebab dia orang bukan macam Penang, ada jambatan Pulau Pinang boleh keluar masuk mudah. Nak naik ferry. So dia orang stuck kat pulau tu. Itu contoh kesan pandemik yang I rasa dia orang kena bagi pengecualian sikit lah. Kerajaan ni kena macam ibu yang Kedah. Kalau tak boleh pun dia boleh masuk supaya ada pergerakan ekonomi tau. I macam kesian kat dia orang. Kedai semua tutup. Yang ada chalet adalah orang yang ketempatan yang memang ada tanah, buka chalet, buat sendiri, tak ada tutup. Tapi kalau yang betul-betul seperti hotel semua tutup. Dah tambah pula ambil expatriate kan. Expatriate. So semua dah hantar balik. Yang ada pun dah tak ni. So kita duduk dekat hotel tu, bayangkan ada staff macam 5 orang aja dekat hotel, satu hotel. Kita duduk macam 5 orang tu dah buat semua. Housekeeping pun dia orang cimat kan. Dia orang dah jaga bar, dia orang dah buat tu macam, ya Allah. Memang kesan teruk lah. Pada pulau seperti Langkawi, I guess pulau-pulau lain pun mungkin macam tu lah. Kata let's say kata pulau perhentian ke kan, so yang pulau yang terpisah jauh dan hidup dia cuma itu saja, bergantung harap pada pelancongan. I sedih lah tengok benda tu. Sampai baru
daun-daunnya jatuh sama sampah pun dia orang tak cuci. Oh, dia orang cuci. Jalan jadi macam memang paling jarak paling terpukul. As per Masuri. Sumpah Masuri masih lagi Dia balik kan ke zaman 90-an ke 70-an. Wow. Dan sepi, tak ada orang. I rasa macam kat situ, apalah nak buat kat situ 2 hari, 3 hari tu macam kita je kat situ. Makanan masih murah ke ataupun macam makanan, yalah ikan memang murah kan. Ikan sebab dia memang ikan pun siapa nak beli ikan dia orang kan. Nak makan barang-barang pertanian tu adalah yang commercial semua, coklat yang jual semua coklat yang dah habis expired tau. Yang semua yang tinggal lagi 2 bulan lepas habis lepas jual murah. Coklat dah tak masuk stok, kena habiskan stok. Berlambak-lambak. Ferrero Rocher tu memang berlambak-lambak coklat semua. Yang nak almost dah expired dah. Kita kena bantu, ada tabung membantu apa ke. Nampak macam tak ada apa-apa. Memanglah kalau mungkin pemimpin kita duduk kat sini, dia tak pergi kat sana. Tapi bila duduk kat situ, dia tengok, dia rasa macam, oh my God, memang terjejas.